Dan waktu itulah Sayyidina Hajar membuatkan lingkungan dan menyebutkan zumma, katanya zumma ya mubarak, katanya zumma ya mubarak. Kata Sayyidina Rasul SAW, kalaulah Sayyidina Hajar tidak sebut perkataan tadi, maka akan jadi sungai besar di Mekah pada waktu tersebut. Dan yang ke-36, bait yang ke-36, Sayyiduna Ismail juga adiknya Sayyiduna Ishaq, Nabi yang mulia. Keduanya anak bapanya Anbiya, dimuliakan Allah keturunannya. Jadi kedua-duanya, Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ishaq, adalah merupakan anak kepada bapa Anbiya, iaitu Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim, dan mereka dimuliakan keturunan kedua-dua mereka. Nabi Ismail alaihi salam adalah merupakan anak kepada Sayyidina Ibrahim Al-Khalil salawatullah wassalamuhu alaih, dan ibu beliau adalah Sayyidatuna Hajar. Dan bila mana dilahirkan Sayyidina Ismail, datang perasaan cemburu yang mendalam daripada Sayyidatina Sarah, karena Sayyidah Sarah tidak ada anak dan beliau pada mulanya tidak melahirkan. Kemudian bila dah Sayyidina Ibrahim berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, dapat anak. Ramailah perasaan waktu tu, rasa cemburu yang mendalam, sehingga dalam riwayat disebutkan bahawa Sayyidatina Sarah menyebutkan kepada Nabi Ibrahim, la askunu ana wa Hajar fi makanin wahid. Saya tidak akan duduk di rumah yang saya dan Hajar satu rumah. Saya tak akan boleh. Kena pisahkan dia daripada saya. Sampai dalam riwayat disebutkan Sayyidatina Sarah pernah pegang pisau dan nak tikam. Sayyidatina Sarah ni wali besar tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala arahkan untuk Sayyidatina Hajar dan anaknya Sayyidina Ismail dipindahkan. Tengok. Allah Subhanahu wa taala meraihkan. Jadi dipindahkan, dibawa pergi ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu di mana? Di Haram Al-Makki, dekat Makkah Al-Mukarramah, di kawasan Hijaz. Dan waktu itu Sayyidina Ismail masih lagi kecil dan masih menyusu. Nah, ini yang disebutkan bila mana sampai di sana, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menaiki burak. Dalam riwayat naik burak sama dengan Sayyidatina Hajar dengan Nabi Allah Ismail. Sampai di sana, Nabi Ibrahim tidak berpaling langsung pun untuk tengok. Lepas disuruh turun di sini. Maka turun beliau dengan anak di tempat tak ada apa, padang pasir, kering kontang, bukit batu. Bukan padang pasir, bukit batu. Mekah ni bukit batu. Bukit batu dia, batu tajam-tajam. Nah, kalau orang sesat di celah-celah pergunungan Mekah, boleh mati macam tu je. Sebab tu keluar masal Arab, ahlu Mekah adra bi syi'abiha. Ahli Mekah lebih tahu lorong-lorongnya. Kerana nak tahu lorong nak sampai ke dalam tanah haram, zaman dulu nak lalu bukit tu, kena ahli Mekah yang tunjuk. Kalau orang Mekah tak tunjuk, tak sampai. Boleh mati celah-celah bukit tu. Dan mungkin dibaham oleh singa bukit, ada harimau bukit. Jadi bila Nabi Ibrahim cekal betul ni hati. Ni Nabi Allah. Kita pun ada perasaan. Kita ni hati kita kata lembut hati kita dengan isteri, dengan anak-anak kita. Faham? Orang gila aja duk buat anak ni, duk buat isteri. Faham? Ni Nabi Allah, kekasih Allah. Takkan tak ada perasaan. Cuma kerana beliau Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah nak uji, tengok kamu nak letak mana dulu, aku ke makhluk ke? Jadi beliau memilih Allah. Sebab tu kata ulama, ketika mana peristiwa sembelih Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim AS cekal ketika nak menyembelih tersebut. Waktu disembelih tadi dengan penuh kecekalan, Allah gantikan dengan ikhlasnya beliau, diganti dengan kibas. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalaulah Sayyidina Ibrahim tidak sanggup dengan perkara tersebut, maka setiap tahun ayah-ayah perlu mengorbankan anak lelakinya. Dia jangan agak-agak ya. Kalau Nabi Ibrahim tak khidmat macam tu, kalau Nabi Ibrahim tak lakukan macam tu, kita ni ada anak lelaki, kena sembelih anak lelaki tu, siap korban. Tapi sebab Nabi Ibrahim telah korbankan dulu, maka menyebabkan kita semua terselamat, diganti dengan kibas. Semua kerana Nabi Ibrahim. Sebab tu kita waktu ketika selawat, waktu ketika sembahyang, tak tinggal keluarga Nabi Ibrahim dalam baca. Kerana banyaknya jasa keluarga Nabi Ibrahim kepada kita. Faham? Lepas tu kita tak tinggal dalam selawat Ibrahimiyah. Nama pun selawat Ibrahimiyah.
Dan tu dibaca dalam semayang. Kenapa? Kerana jasa Nabi Ibrahim sangat besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana beliau lahirnya Nabi Muhammad, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi mengatakan, ana benu zabihain, saya adalah anak kepada dua yang disembelih, iaitu Nabi Allah Ismail dan Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah juga pernah dicita-citakan oleh Abdul Muttalib untuk disembelih, tapi kemudian digantikan dengan 100 ekor unta. Dan kemudian dijadikan syariat, satu nyawa sama dengan 100 ekor unta harga. Nampak? Besar ni keluarga apa ni, Sayyidina Ibrahim ni, insya-Allah tabarakallah. Lalu ketika mana dilepaskan tadi, Sayyidina Ibrahim tidak berpaling ke belakang. Kuatnya, cekalnya hati dia tadi untuk melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina, waktu nak berjalan tadi ni, Sayyidina Hajar pegang jubah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pegang. Dia kata, wahai suamiku, nak tanya soalan. Kata, sila. Ni mata tengok ni. Ya, sila tanya. Dia kata, kamu tinggalkan kami di sini ni kerana Sarah suruh atau kerana Allah suruh? Kerana Sarah suruh ataupun kerana Allah suruh? Maka kata Sayyidina Ibrahim, kerana Allah yang suruh. Baik, kata Sayyidina Hajar, kalau Allah suruh, maka Allah akan mencukupkan kami. Pergilah Nabi. Itu dia. Berasa tak hati? Siapa tak berasa? Sayyidina Hajar orang, bukan kayu. Berasa hati. Diberi makanan pada waktu tersebut. Tapi waktu ketika Nabi Ibrahim AS sampai ke atas satu bukit, jalan sampai ke satu bukit, Nabi Ibrahim baru waktu itu pusing. Tengok anak dengan isteri dia menangis pada waktu tersebut. Ni anak kecil, tunggu anak dah lama. Dapat pula Nabi Ismail yang indah rupanya, kasihnya dia, tak ada orang, sampai disuruh oleh Allah untuk sembelih. Macam tu punya kasihnya pada waktu tersebut. Tapi apa yang berlaku? Disuruh pada waktu tersebut, diarahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Maka dia pun pusing, tengok kelibat isteri dan anaknya pada waktu tersebut di tengah padang ni cerah semua ni. Ni dengan ada harimau bukit, dengan boleh mati kelaparan, ayak tak ada, semua tak ada. Tapi kerana Allah suruh, dan Allah tak akan sia-siakan. Maka dia pun pusing dan dia pun tengok dan dia pun angkat tangan doa. Doa ni disebut oleh Allah dalam Quran. Apa doanya? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Tengok surah Ibrahim ayat 37. Surah ni tengok macam mana apa doa Nabi Ibrahim ni doa yang jami' mana. Pertama, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya inni askantu min zurriyyati. Askantu min zuriyati, maksud saya tempatkan keluarga saya ini, ya Allah, zuriatku, bukan Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Hajar dengan Ismail saja, zuriatku. Maknanya ni doa Nabi Ibrahim bahawa zuriatnya akan berpanjangan duduk di Makkah. Waktu tu. Ini askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in, di tempat yang tidak ada tumbuhan, inda baitikal muharram, di tempatmu di Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus salata. Tujuannya untuk apa ya Allah? Tengok. Bukan untuk nak orang panggil membina rumah yang besar, jadi empire dan semua, dah. Liyuqimus salah. Untuk mereka dirikan solat di tempat tu ya Allah. Ditempatkan kenapa? Tengok, pertama dipilih tempat mana? Di dekat dengan Baitullahil Haram. Karena asas Baitullahil Haram telah ada pada waktu tersebut, diketahui. Disuruh letakkan itu. Kenapa disuruh duduk dekat situ? Suruh untuk mereka mendirikan solat di tempat tersebut. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan jiwa manusia ini cenderung kepada mereka. Maknanya apa dia? Jadikan akhlak mereka mulia ya Allah, sehingga orang semua kasih dengan mereka. Tengok, doa yang pertama dengan agama, ditempatkan dengan tempat yang dekat dengan agama. Yang ketiga, dijadikan akhlak beragama, sehingga orang akan jadi cenderung hati kepada mereka. Tengok ni, doa ni jami' mana. Doa yang luar biasa didoakan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan Sayyidatina Hajar duduk di situ selama 3 hari, sampai habis makanan dan juga roti yang dibawa. Maka beliau pun naik ke Bukit Safa, kokok ada makanan, dan kemudian lari pula, nampak ada ayak sikit, macam Fata Morgana tu, pergi cari, tak ada. Naik ke Bukit Marwah, kemudian daripada Marwah patah balik pula ke Safa sebanyak 7 kali pusingan. Dan disebabkan kerana itu dikekalkan peristiwa tersebut. Tengok, hanya Sayyidina Hajar mencari pada waktu tersebut dengan lari tadi, maka disyariatkan kita sampai sekarang untuk lakukan benda tersebut.
sebagai mengingati apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Hajar. Ajaibnya keluarga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Masya Allah, tabarakallah, dikekalkan sampai sekarang. Nabi Ismail waktu ketika tersebut sedang menangis, dan dia duduk hampir dalam keadaan hampir wafat. Dan waktu ketika itu Sayyidina Hajar radhiyallahu ta'ala anha wa alaiha salam mendengar satu suara menyebutkan, irji'i qad anba'a Allahu ta'ala laki ma'an. Pergi patah balik, tepi Masjidil Haram, tepi Baitullah, itu telah diterbitkan air daripada Allah kepada kamu. Faraja'tu fawajadtul ma', kata Sayyidina Hajar, saya patah balik dan saya dapati air telah keluar pada waktu tersebut di celah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dan waktu itulah Sayyidina Hajar menjerit dan kemudian membuatkan lingkungan dan menyebutkan zumma katanya, zumma ya mubarak, katanya zumma ya mubarak, maksudnya untuk dikepung air tersebut agar tidak keluar. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Sayyidina Hajar tidak sebut perkataan tadi, maka akan jadi sungai besar di Mekah pada waktu tersebut. Cuba tengok tangan Sayyidina Hajar, karamahnya Sayyidina Hajar, boleh tahan air tadi ni jadi telaga, tak jadi sungai. Ni Sayyidina Hajar punya karamah. Pegang macam tu ya, tak pasiak pun. Pasiak tak tepi, zumma. Tapi sebut perkataan tadi menyebabkan air tak keluar, melimpah. Ada ajaib Sayyidina Hajar alaihissalam. Diriwayatkan Sayyidina Jibril datang pada waktu tersebut di antara Safa dan Marwah. Itu tadi satu riwayat. Ini riwayat kedua disebut, kata Sayyidina Jibril datang kepada Sayyidatina Hajar waktu ketika beliau sedang sa'i di antara Safa dan Marwah. Lalu Sayyidina Jibril kata kepada Sayyidina Hajar, man anti, kamu siapa? Maka kata beliau, ana sariratu Ibrahim Khalilur Rahman. Berarti Sayyidina Hajar punya bahasa dengan suaminya. Faham? Saya adalah isterinya Ibrahim, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim tinggal beliau, tapi tinggal kerana Allah, maka dia tetap sebut kedudukan suaminya. Tengok macam mana Sayyidina Hajar kata apa kat suami dia, saya adalah isteri Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Agung. Kalau dia kekasih Allah, takkan saya tak kasih dengan dia? Itu maksudnya. Boleh faham ni? Waqad tarakani wabni hahuna. Tapi sebut jugalah, dan dia meninggalkan saya dan anak saya di sini. Maka Sayyidina Jibril kata, ila man tarakakuma, kepada siapa dia tinggalkan kamu, wahai Hajar? Maka Sayyidina Hajar jawab, ilallahi ta'ala, kepada Allah. Maka kata Sayyidina Jibril, tarakakuma ila kafin, beliau telah meninggalkan kamu kepada yang mencukupkan. Tak akan ada yang mencukupkan lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun bawa datang ke Zamzam, dan kemudian Sayyidina Jibril rakadhaha birijlih, menghentak dengan kakinya. Sayyidina Jibril hentak dengan kakinya, dan riwayat kata diambil dengan sayapnya dan dicedok dan dikeluarkan, fafadal ma'u fasara Ismail wa ummuhu yashrabani min zalikal ma' fayakfihima ghidhaan wa syurban bi barakatih. Kemudian boleh makan. Dan air Zamzam, sebabkan kerana waktu tu makanan dah habis, maka Zamzam mengambil kedua-dua tempat. Makan boleh, minum pun boleh. Sebab tu orang yang minum Zamzam, dia boleh sebut saya makan Zamzam. Jadi orang Kedah betul lambat ni. Orang Kedah semua makan air, minum air, dua-dua sama. Ni betul. Dengan air Zamzam betul. Boleh. Kerana dia mengambil tempat makan dan minum. Begitu juga susu. Susu pun boleh juga ambil tempat makan dan minum. Kemudian datang satu jemaah daripada Jurhum. Jurhum ni satu kaum, mereka datang dan kemudian mereka ni daripada Yaman, Jurhum ni, dan mereka datang duduk dekat dengan Makkah, dan mereka nampak burung terbang banyak pada waktu tersebut. Dari sini burung ni, ada satu burung nama, kalau kata burung di tempat kita dipanggil burung hudhud. Burung hudhud. Burung hudhud ni dalam kitab Hayat Hayawan Kubra, Al-Imam Ad-Damiri kata dia ada satu kelebihan. Mata dia boleh tengok tanah macam cermin. Burung hudhud ni, mata dia boleh tengok tanah ni macam cermin. Maksudnya kalau dia terbang, dia nampak tanah ni macam cermin. Dia akan nampak ayak kat mana. Lepas tu kata ulama, kalau nak tahu ayak kat mana, kalau kita sesat tengah padang pasir, dan umumnya kalau padang pasir lah, cari hudhud. Kalau dia ada kat tempat tu, insya-Allah kawasan tu ada ayak. Kena singgah. Biasanya kawasan tu ada air. Faham? Macam tu kan kita di kampung, kalau kita Balang
Kau tengok burung banyak tu, burung pun duduk kat ayak lah. Tahu kata kawasan tu ada ayak. Burung tu pakat terbang ramai-ramai pergi ke tempat tersebut. Lalu mereka pun kata, sudah tentu di situ ada air. Lalu mereka pun pergi, tengok-tengok ada Sayyidatina Hajar dengan Nabi Allah Ismail, kecil lagi. Lalu dia pun minta izin. Dia pun tanya, di mana hadzal ma'? Ayak ni siapa punya? Maka Sayyidina Hajar kata, innallaha ta'ala qad khassani bihi. Allah telah mengkhususkan air ini untuk aku, kata Sayyidina Hajar. Lalu dia pun meminta, ala nanzilu indaki, boleh tak kami bermalam di sini, duduk di sini untuk menggunakan air ni, dan kami akan bagi kepada kamu dengan binatang-binatang ternak kami sebagai balasan balik kepada apa yang kamu bagi kepada kami. Maka diberikan izin. Fanazalu indaha wa darabu haulaha al-madariba wa aqamu. Lalu mereka pun buat kemah dan terus berduduk di situ dan menjadi ahli Makkah selepas tu di tepi Zam-Zam.